Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai semua, apa khabar YM di sini? Okey, minta maaf banyak-banyak sebab YM tak sangka ada masalah pula teknikalnya kan. YM minta maaf sangat-sangat, sepatutnya YM dah janji untuk nak pastikan hari ni dapat buat live pada jam 2 petang tadi, tapi tidak berjaya atas sebab teknikal. Ya Allah, subhanallah, kalau Allah nak, itulah ada hikmah lah kot apa yang Allah bagi hari ni. So YM harap korang yang mana yang mungkin ada yang tertunggu-tunggu ataupun ternanti-nanti apa yang YM nak kongsikan pada petang ni. Ianya berkaitan dengan kita kira gaji kita. Kita kira gaji kita dengan menggunakan kompas keuangan. Yang bestnya kompas keuangan ni, okey, mungkin ada yang dah tahu. Kalau dah tahu tak apa, mungkin boleh dengar juga daripada YM punya sharing. Dan mana yang belum tahu, itulah YM nak sharing hari ni, nak share apa yang YM tahu ni melalui melalui pengetahuan YM lah, bagaimana untuk uruskan gaji melalui kompas keuangan. Okey, so sebelum tu YM nak cakap, siapa yang belum kenal lagi YM, YM adalah Yusnida Muhammad atau lebih dikenali sebagai YM. Okey, dan YM adalah apa kepakaran YM? Okey, kepakaran YM adalah membantu untuk menguruskan strategi keuangan individu bagi memastikan keuangan individu itu akan lebih lebih bermakna. YM membantu dari segi uruskan strategi keuangan. Okey, YM dah terlibat dalam pengurusan keuangan ni dah 8 tahun dah, bermula daripada tahun 2012. Jadi YM akan menggunakan pengalaman YM ni okey, YM akan mulakan pengalaman YM ni dengan membuat sharing hari ni. Okey, so minta maaf lah kalau ada yang gangguan-gangguan kecil ni, tapi YM nak juga buat sharing hari ni. Tak kisahlah, YM tak kira, sebab YM dah banyak dah berjanji untuk nak buat live pasal berkenaan ni, topik ni. Tapi disebabkan banyak sangat kekangan sebelum ni, FB page dah kena hack, dah kena red flag. Okey, dah kena block, and then tadi nak buat, lepas tu lagging pula. Okey, dah sepatut janji pukul 2 tapi lagging pula, masalah teknikal. So YM cuba juga melalui dalam kereta ni, YM buat juga sharing ni untuk bantu kita sama-sama untuk belajar dan faham bagaimana nak uruskan keuangan kita, bagaimana kita nak urus gaji kita, income kita ni untuk dapat orang kata menggunakan formula kompas keuangan. Semua orang tahu apa dia kompas kan? Semua orang tahu, betul tak? Kita belajar kan pasal kompas kan, betul tak? Okey, so sekarang ni yang mana yang tonton YM ni, okey, so sesiapa kalau ada nak buat pertanyaan, boleh tinggalkan komen dan jadi YM akan nampak apa yang komen korang. So kalau sesiapa yang macam mungkin ada rasa malu untuk nak bertanya kat sini, mungkin korang boleh PM YM. YM pun dah pin komen kat situ. So mungkin korang boleh klik kat link tu untuk WhatsApp personal dengan YM. So YM mungkin akan jawab selepas live nanti. So sekarang ni cuma YM nak tahu korang sama ada jelas atau tak apa yang YM live YM sekarang ni. So yang mana yang tonton ni, terima kasih banyak-banyak kerana sudi tonton live YM ni. So sebenarnya kita bermula pun pada pukul 4 berapa ya? Sekarang ni kita bermula jam pukul 4. Tak mungkin sekarang ni pukul 4. Pukul apa tahu YM pun, sebab jamnya pun tertinggal, tak pakai pun. Okey, so kalau ada sebarang pertanyaan, sebarang persoalan, boleh letak kat komen. Kalau mungkin ada yang tak faham, mungkin apa yang YM ni kan, takut tak kurang faham kan, so mungkin korang boleh tanya dalam komen. Okey, so nak cakap pasal kompas keuangan. Okey, sebelum YM nak teruskan ni, jelas atau tak? Sorry, YM ada iklan pula kat belakang ni. YM bersama dengan anak YM. Okey, tak apa, kita bawa juga dia orang ni. YM ada bawa anak-anak sekarang ni. Okay, itulah dia cabaran sebenarnya. Okay, so YM nak korang kalau rasa live ni bermanfaat, korang mungkin boleh share. Okay, mungkin korang boleh, kita boleh orang kata
jadikan panduan jugalah kepada orang ramai, pada kawan-kawan yang lain. So mungkin korang boleh share live 1M ni. Okay, mungkin ada rezeki, apa tu orang kata, ada pahala dekat situ. Apa yang 1M sampaikan, ilmu yang 1M sampaikan ni, moga-moga dapat pahala juga bagi 1M sampaikan pada you all, dan korang pun akan dapat juga pahala apabila menyebarkan info yang bermanfaat lah. Okay. So, nak cakap pasal keuangan. Kompas keuangan. Korang tahu kan kompas ada apa? Di dalam kompas tu ada apa? Di dalam kompas tu ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur. Betul tak? Kan? Kita ada belajar. Biasanya memang kita tahu pun kompas. Utara, selatan, barat, timur. Tapi disebabkan 1M punya ni mirror kan, mirror. Jadi 1M cuba tunjukkan keadaan mirror lah. Utara, selatan, barat, timur. Utara, selatan, barat, timur. So sekarang ni apa yang kata ni kompas tu? Maksudnya kenapa? Apa kaitan dengan keuangan ni? Kompas lah. Apa kaitan dengan keuangan? Sekarang ni itu adalah formula untuk bagi kita ingat. Okey, apa dia utara tu apa? Apa dia selatan? Apa barat, apa timur? Okey, itu dia kompas lah. Itu secara basicnya itulah kompas. Okey, so sekarang ni nak cerita pula daripada gaji korang. Gaji bersih kita tu, ataupun yang kata selepas dah tolak income tax, dah selepas dah tolak EPF, so apa semua, dan dapat pula bersih dengan yang ada, seperti contoh yang tulis kat sini, net income, gaji bersih. Apa dia yang income tu sebenarnya? Income tu adalah ialah daripada gaji, okay, daripada sewa, dari bonus yang kita dapat setiap bulan tu. Mungkin ada bonus setiap bulan, ada orang bonus setiap setahun sekali kan. And then ada commission, ada allowance dan lain-lain. Itu adalah income kita. Ramai orang ingat income tu sebenarnya gaji je kan. Dia sebenarnya income tu adalah keseluruhan. Apa yang kita ada dengan income, apa yang kita dapat, apa pendapatan kita. Kadang-kadang ada orang dia menyewa kedai, dia sewakan rumah, dia ada banyak property, tapi dia ada banyak property, lepas tu dia sewakan. So itulah dia income bulanan dia. Bulan-bulan dia simpan, bulan-bulan dia dapat, tapi mungkin dia dapat pun dibayar untuk bayar kat bank kan. Tapi mungkin ada lebihan duit tu. Itulah dia income dia. Plus dengan gaji-gaji dia, atau plus dengan income dia, commission dia yang dia dapat. Okay. So itu adalah income kita. So macam mana nak kira ni? Daripada income kita ni, daripada yang income ni, yang bersih income kita ni, ini yang net income bersih setiap bulan. Tapi ada orang kalau based on commission, dia tak konsisten. Tapi mungkin you all boleh buat pukul rata kalau contoh yang contohnya daripada income kita berdasarkan commission, mungkin korang boleh kira commission korang dalam masa 6 bulan tu. Okay, pukul rata daripada 6 bulan tu, kirakan bahagi dengan 6. So average commission you all berapa? So you all boleh kira dari situlah korang punya income berapa, total income berapa. Okay, so macam mana ni nak kira daripada gaji korang ni? Macam mana nak kira? Apa kaitan dengan kompas tu? Okay, so tahu kan, kompas adalah yang ni, utara ni. Apa utara? Utara, dalam bahasa Melayu ni, kalau kita kata istilah keuangan, kita kata untung. So yang untung ni apa? Maknanya portion daripada income kita tu tadi. Okay, kalau you all ada calculator ke, ataupun you all tengah ada free masa sekarang ni, korang mungkin boleh duduk sekejap, tenang-tenang sekejap, korang tengok gaji korang, income korang tu, daripada 30% income korang tu, korang kena letak disimpan untuk untung punya kompas. Korang kena letak untung punya kompas. Apa dia yang 30% kompas ni? Apa dia? Daripada 100%, daripada income korang tu, 30% kena letak dekat utara. Kena letak dekat bahagian untung.
Apa yang 30% ni pula korang kena bahagi dua pula. Apa dia 10% dan apa dia 20%. Ini yang kita nak ajar ni. Ini yang YM nak beritahu ni. So sekarang ni siapa yang dia rasa okay, kalau dia dengar dia jelas dengan YM punya live ni, korang mungkin boleh komen jelas, komen clear. Nanti korang boleh nanti YM boleh tahulah macam mana keadaannya sekarang. Ya Allah, dah ada interruption pula, ada call incoming call. Okay, so ni utara 30% utara untuk untung. Apa dia untung? Daripada yang tadi YM cakap tadi, daripada yang YM cakap tadi, untung 20% tadi, minimum kena simpan ke tempat yang ada simpanan dan juga pelaburan. Daripada duit simpanan tadi, daripada duit gaji kita tadi, yang daripada gaji kita, contohlah gaji kita kita bagi jumlah yang senanglah figure tu 1,000 contohlah. Income kita adalah 1,000 contoh. 1,000. So 20% maknanya RM200 kena letak dekat tempat kena simpan ataupun di tempat yang ada pelaburan. Contohnya seperti kat sini. Ada ASB, ada tabung haji dan juga ada unit trust ataupun unit amanah ataupun mana-mana lagi yang ada dividen. Ataupun ada tempat mana-mana lah amanah saham apa-apa ke yang you all boleh simpan. 20% daripada income gaji, daripada income kita yang kita dapat tu, 20% kena letak dekat bahagian utara, kena letak bahagian untung. So itulah dia, itu dia you. Tapi baru 20%. Apa yang lagi 10% tu YN nak cakap? Sebab dia sepatut 30% dekat untung ni. Okay, nampak tak yang YN tulis kat sini? Sepatut bahagian utara untung kena ada 30% total. Tapi kita bahagikan 20% tempat pelaburan dan 10% lagi kat mana? Itu yang YN nak cakap. Kat mana pula lagi 10% tu? Okay. Lagi 10% adalah di mana? Di lindung. Kita kena lindung duit daripada duit. Lindung duit kita tu. Di mana? Di takaful. Memang kalau boleh maksimum, kalau you all ada takaful, sepatutnya kalau kiraan-kiraan korang kena ambil plan-plan takaful. Tak kisahlah takaful berkaitan dengan medical card ke, berkaitan dengan hibah ke, berkaitan dengan kereta, untuk MLTT ke, rumah ke, apa ke. So sebenarnya hanyalah maksimum sebanyak 10% sahaja daripada gaji korang. Kalau lebih daripada tu sebenarnya agak membimbangkan sebab kita takut bahagian-bahagian duit-duit lain tu tak mencukupi. Sebenarnya silap orang, dia selalu kalau kata dia ambil takaful, dia mesti nak amount dia sedemikian. Tapi sebenarnya kalau you all sendiri sebagai pemunya diri, okey, sebagai pemunya diri, korang kena pastikan 10% maksimum sahaja untuk diletakkan duit portion korang tu ke dalam takaful ataupun tempat yang ada perlindungan duit. Sebenarnya. Okey. So, kalau ikutkan ada orang kebanyakannya tu yang biasa kata kalau ejen-ejen di luar sana tu selalu kata gaji dia, contohlah gaji dia 2,000. Gaji 2,000. Kalau 10% untuk takaful ni, kalau ikutkan 10% RM2,200 sahaja dia provide untuk dia punya polisi dia. Tak kisahlah dari segi medical card ke ataupun dari segi hibah ke, whatever. Janji plan polisi dia takaful maksimum hanya 10% komitmen dia. Daripada RM2,000 tadi hanya RM200 10% hanya RM200 saja yang dia boleh spend untuk takaful. Alright.
So apa dia ni? Apa dia fungsi yang takaful ni? Kita kata sekurang-kurangnya kita lindung dia, income dia untuk 3 ke hingga 5 tahun income. Contohlah perkiraan dia kalau kata you all tak tahu berapa nilai kita nak, nilai misalnya katalah 10%. Kita ada duit hanya 10% RM200 ni. So apa yang kita nak protect? Berapa nilai protection kita? Berapa jumlah perlindungan kita? So kita kena kira daripada income kita setahun, kalilah at least 3 ke hingga 5 tahun income kita tu untuk kita lindung hutang, untuk kita untuk kita lindung income ataupun lindung kat perubatan. Ini contoh-contoh perlindungan tu lah. Ini sebenarnya terlalu detail kalau kita nak cerita-ceritakan. Memang tak cukup masa. Bukanlah tak cukup masa. Memang nanti korang pening pula kan. Mana satu korang nak catch up kan. So YM tunjuk ni hanyalah untuk basic sahaja. Surface sahaja. Okay. So ini untuk lindung. Dan 10% untuk yang tadi 20%. Nampak Yang untuk untung ni dia ada 2. Simpan untuk labur. Dan satu lagi 10% untuk lindung. Labur dan lindung. So total untuk untung hanyalah 30% sahaja daripada income korang. Faham? Faham ke faham? So harap-harap siapa-siapa yang menonton ni, kalau korang dapat nanti kalau korang mungkin tak dapat tengok live ni, kalau korang tengok secara lepas YM save video ni, mungkin korang boleh share video YM ni. So YM agak terkilan lah sebenarnya. Yang sepatutnya YM boleh kongsikan pada tarikh atau tepat pada waktunya, tapi YM gagal. Cumanya YM teruskan juga perkongsian ni sebab ini dah niat YM nak kongsikan juga. Okay. So itu dah utara. Selepas utara orang selalu sebut apa? Utara, selatan. Betul tak? Selepas utara, selatan. So apa dia selatan ni? Apa dia selatan? Okay. So selatan. Cuma okay, tak apa. Kalau ikutkan selatan utara selatan. Kalau ikutkan, kalau selatan ni, okay, selatan. Selatan ni adalah S. Sampah. Sepatutnya YM cakap benda ni last kali. Tapi YM dah tercakap pula selepas utara selatan kan. Okay, S ni adalah sampah. Apa dia selatan sampah ni? Sampah ni bermaksud benda-benda yang tak sepatutnya lah. You all macam orang kata tak ada pun tak apa. Tapi hanya maksimum 5% sahaja duit korang ditempatkan untuk sampah ni. Apa dia sampah ni? Hanya 5% maksimum. Maksimum 10% maksimum. Kalau korang yang tonton ni, kalau korang rasa benda ni bermanfaat, info yang baru untuk korang, ataupun info korang dah tahu, tapi kalau boleh korang share ataupun komen. Okay. Kalau rasa tak faham apa yang YM cakap, apa yang YM jelaskan ni, mungkin korang boleh komen kat bawah tu. Tulis kat bawah tu komen. Okay, tak faham lah YM apa dia ni. Okay, boleh komen kat situ Okay. So kat sini apa dia maksimum 5% sampah ni? Daripada contoh gaji kita tadi, gaji kita 2,000. 2,000, maknanya kalau 2,000 10% is 200, maknanya RM100 sahaja duit tu pergi ke sampah. Apa dia maksud sampah ni? Ini yang YM nak kongsikan ni. Sampah tu bermaksud contohnya macam ni lah. KFC, McD, wayang, bowling, barang kehendak. Dia adalah barang-barang kehendak. Ataupun reward. Rokok. Macam tu lah. Dia macam mana tahu? Maksud dia sampah ni bermaksud dia macam tak ada pun tak apalah. Tak perlu pun. Macam tu. Tapi ada orang dia rasa, aku nak. Bulan ni aku rasa aku nak something. Aku nak barang kehendak. Boleh je. Tapi maksimum kena pastikan ni lah. 5% je maksimum daripada gaji korang tu. Daripada gaji bersih yang korang dapat tu. Boleh je. YM tak kata tak boleh langsung benda-benda ni yang you all nak. Tak ada masalah. Janjinya jangan lebih daripada 5%. That's why orang kata,
That's why orang kata apa habis tu saya kadang-kadang beli bag, beli handbag contoh kan, beli kasut, beli baju. Boleh je beli, tapi jangan lebih daripada 5% maksimum. Kadang-kadang itu barang-barang kehendak kita lah yang kita nak tadi. Nak beli barang-barang kehendak kita ni. Orang perempuan kadang ada masa tu dah sampai 1 bulan tu dia rasa dia nak beli makeup, dia nak beli satu lipstick lah, apa semua kan. Boleh je. Dan kadang-kadang benda ni juga kita rasa macam okey, nak benda ni sebab kita kadang nak keluar dengan family, kita nak makan luar, kita nak tengok wayang, kita nak main bowling. Boleh je. Pastikan 5% tu maksimum daripada income korang. Okey, faham ke faham? Okey, kalau faham, YM akan pergi ke next lagi apa tu, arahnya mana. So, lepas utara selatan, lepas tu orang sebut apa? Utara selatan, barat, timur. Betul tak? Utara selatan, timur, barat. Okey. Apa dia T? T adalah timur dan ia adalah terpaksa. Terpaksa ni. Tak boleh tidak untuk bayar. Tak boleh tidak untuk komit. Tapi hanyalah maksimum 60% sahaja. 60% sahaja terpaksa ni tau. Apa dia yang 60% ni? Apa yang korang fikir ni? Apa komitmen korang yang terpaksa ni? Ini memang die. Korang kena komit. Maksudnya tak boleh. Kalau kata tak bayar ataupun tak boleh komit every month, korang tak boleh hidup lah. Kan? Maknanya daripada income korang contoh 2,000, 60% tu kalau korang tengah ada kalkulator ke contohnya kan, korang sekarang tengah duduk santai-santai ke contohnya, tiba-tiba nak cerita pasal gaji ni, macam mana nak urus gaji korang. Ini dia 60% daripada income korang tadi hanyalah untuk cover bayar yang timur ni, yang terpaksa ni 60%. Apa dia yang 60% tu? Ini dia. 60% adalah benda yang keperluan. Kena komit. Kena bayar sewa rumah atau kena bayar hartanah. Hartanah ni maknanya kalau kita ada beli rumah, itu kira hartanah. Kena bayar loan kereta, hire purchase. Okey, komitmen kita bayar petrol, kita bayar tol parking, road tax, insurance, servis, makan, bil, yuran, hal-hal sekolah. And then bajet raya. Bajet raya ni memang korang kena, itulah dia sebenarnya adalah put aside untuk kita kata kita punya simpanan kita lah untuk dalam setahun, komitmen untuk raya kan. Ini benda-benda ni dan lain-lain lah sebenarnya, dan lain-lain. Benda yang keperluan yang perlu kita kena bayar, tak bayar tak boleh. Kalau pergi kerja kalau tak ada rumah macam mana? Mesti kita nak kena bayar juga. Kalau tak bayar sewa rumah macam mana? Nak tidur mana? Bawah jambatan ke? Kalau dah ada rumah apa semua, dah ada tanah ke apa, kenalah bayar. Lepas tu ni semua komitmen ni maksimum 60%. Kalau beli rumah, kalau beli kereta, kalau beli rumah, kereta dan juga servis road tax ni semua ni kena ambil kira kemampuan korang. Okey, mengikut 10% maksimum. Jangan beli, kalau kita beli kereta ikut rasa macam kehendak kita. Sebab kereta jenis kereta dia adalah kehendak. Kereta adalah keperluan. Kereta memang keperluan. Tapi jenis kereta dia adalah jadi kehendak. Dia sebenarnya ada perkiraan dia. Macam mana kalau nilai kereta tu, kalau kita nak beli, nak orang yang macam orang baru graduate, dia rasa dia nak beli kereta. So sebenarnya kalau dia nak beli kereta, macam mana nak kira harga nilai kereta tu, dia kena kira daripada gaji dia tu kalikan 10 kali ganda daripada gaji dia. Barulah itu kita tahu itulah nilai kereta yang dia boleh beli buat loan. Itu kalau kereta lah. So ini maksimum 60% maksimum adalah keperluan yang memang tak boleh lebih daripada 60%. So korang kira, cuba korang tengok, kira balik. Adakah cukup 60% tu? Bukan cukup, adakah lebih daripada 60% yang korang tulis tu?
Okay, kalau rasa ni tengok mungkin boleh screenshot ke. Okay, korang boleh screenshot. Ini yang basic sajalah, dan dia adalah dan lain-lain tu. Okay. So ini adalah 60% untuk timur ataupun terpaksa. So selepas T apa? Selepas timur, kita akan pergi ke barat. B, barat. Apa dia barat? B adalah bocor. Bocor ni hanya 5% sahaja bocor. 5% maksimum bocor. Okay, apa dia yang bocor ni? 5% bocor. Ni dia. Separa keperluan. Dia macam kalau tak ada pun boleh. Ada. Dia macam kita perlu benda tu. Tapi dalam masa yang sama kalau tak ada pun tak apa. Contoh kredit card. Kalau tak ada kredit card pun tak apa. Tapi kalau ada pun bagus. Macam Astro. Kalau tak ada pun boleh je kan kalau kita tengok TV. Tapi takut kadang-kadang line tak clear. Bukan line tak clear. Antena tak clear ke apa. Kita perlu nak Astro tu sebab nak kasih line cantik. Orang kata tapi kalau tak ada TV pun boleh. Macam Unify. Wi-Fi ke apa ke. Streaming ke apa ke. Kalau tak ada pun tak apa. Macam ada tu. Okay, nak bayar kod member tu. Maksudnya kalau beli barang perabot apa semua kod member atau pinjaman peribadi. Ada orang pinjaman peribadi, dia perlu nak buat pinjaman peribadi. Kalau perlu, buatlah pinjaman peribadi kalau perlu. Kalau tak perlu, kalau tak perlu tak payah buat. Ada tu perlu sebabkan just nak kadang-kadang nak buat extend rumah. Kadang-kadang dia perlu nak buat pinjaman peribadi, nak buat loan rumah, nak extend rumah lah, nak beli perabot lah. Macam-macam. Kan kadang-kadang dia suka buat pinjaman peribadi, dia bayar pula hutang-hutang lain pula. Itu cara macam mana nak uruskan kewangan itu. Sebenarnya agak bahaya jugalah sebenarnya sebab personal loan agak mahal interest rate dia. So lepas tu pula separa keperluan. Dia percutian ni. Dia percutian, dia sebenarnya kita rasa penting juga ni nak ke percutian sebab sekali-sekala dengan family kan. Kita rasa macam nak kot. Nak juga kita nak berholiday. Contoh nak pergi ke luar negara ke contoh lah. Ataupun tak dalam luar negara pun luar negara. Dalam negeri. Nak pergi Langkawi ke. Nak pergi ke perjalanan nak pergi Langkawi. Nak pergi ke Penang. Contoh Melaka. Atau Melaka nak pergi ke Penang. KL nak pergi ke Penang. Tempat-tempat dalam Malaysia ni kan. Percutian. Boleh. Siapa kata tak boleh spend duit tu. Cuma jangan kata sampai buat loan disebabkan nak pergi berholiday. Kalau ada setengah orang dia sanggup nak pergi berholiday. Sebab ada setengah orang dia sanggup nak pergi berholiday, dia terpaksa membuat loan. Ada tahu yang macam tu. Agak kesian. Tapi nak buat macam mana? Mungkin itulah cara dia nak menghiburkan diri dia. Tapi jangan sampai dia terjerat balik dengan diri dia, sudahlah. Okay, so siapa yang nampak, siapa ni boleh komen lah. Kadang-kadang YM nak juga tahu respon daripada korang. So nampak 5% adalah maksimum untuk yang separa keperluan. Okay, so korang mungkin boleh duduk, boleh sit down, boleh tengok, boleh fikirkan berapa 5% tu tadi. Okay. Sudah yang ni, B ni ataupun orang kata boros, dia adalah boros. Apa dia B tadi? Dia adalah bocor. Boros pula. Dia adalah bocor. B adalah bocor. Apa dia B tu? Yang separa keperluan. Okay, so settle. So nampak tak kat situ apa dia kompas keuangan dia? Senang je lah. Utara, selatan, barat, timur. Okay, so YM bagi review balik. Ini YM bagi review balik. Tak nampak. Nampak daripada sini tak terbalik. Okay, tengok. Dia dah cahaya tu, dia dah tak betul. Kenapa? You tak tulis belakang. Tak tulis pula. Aduh, utara 30%, timur 60%, barat 5% dan juga selatan sebanyak 5%. Dan kira berapa total? Berapa total korang kat sini? Itu yang sekarang ni YM nak tahu. Hujung-hujungnya berapa?
Cuba kira nanti cash flow korang. Cuba tengok cash flow korang. Adakah cash flow korang positif ataupun negatif? Cuba tengok balik nanti. Daripada situ kita boleh tahu cash flow korang negatif ataupun positif. So sekarang ni, kalau yang negatif, Alhamdulillah. Kalau yang cash flow dia positif, Alhamdulillah. Dan yang mana cash flow yang negatif tu, itu yang sangat-sangat membimbangkan. Korang check balik sama ada korang punya cash flow negatif atau positif. Pastikan check betul-betul daripada formula yang YM bagi tadi, utara, selatan, barat, timur tadi, korang check betul-betul. Kalau cash flow-nya negatif, ianya amat membimbangkan. So, apa dia cara kaedah nak pastikan cash flow korang ni positif? Itu yang YM nak juga sharing ni. Yang dah negatif ni. Bila negatif ni biasanya sebab apa? Sebabkan persen-persen ni lah tadi. Sebab persen-persen ni lah tadi. Mungkin dekat terpaksa tu, mungkin dekat yang terpaksa 60% tu, mungkin korang dah jadi 65%. Mana tadi? Mungkin yang kat terpaksa tadi sepatutnya 60%, tapi korang pergi dekat dah terjadi 65%. Kadang-kadang ada yang YM dah buat kira-kirakan pada klien, bukan 60%. Diorang dah kadang-kadang jadi 70%. Sebab kat keperluan ni, diorang tinggi sangat. Apa yang tinggi sangat? Mungkin dekat sini. Mungkin loan kereta besar sangat. Bila kereta besar, road tax dia besar. Dan juga kalau tengoklah dari segi apa dia punya pekerjaan dia pula. Dia kerja ulang-alik ke atau macam mana? Petrol dia lagi. Kan makan dia macam mana pula dia punya cara makan dia. Adakah dia makan selalu di kedai? Adakah dia selalu makan adakah dia selalu makan macam dia buat apa nama orang kata? Masak dari rumah. Kan? Okay, bil pula macam mana? Penggunaan handphone dia macam mana? Ataupun penggunaan elektrik dia macam mana? Dia pakai aircon berapa banyak dalam rumah dia? Aircon dia berapa banyak? Bil jadi berapa ratus? Satu aircon purata, contoh satu aircon mungkin RM100 untuk satu biji aircon. So kalau rumah dia ada, contohlah kalau rumah dia ada 3 bilik, 3 bilik tu nak ada aircon. Tu baru bilik. Nak hall lagi. Kalau hall mungkin dah jadi 2 horsepower. Nampak tak kat situ? So kat situ je bil elektrik dah berapa? Dah jadi berganda-ganda. So kalau yuran hal sekolah, itulah kalau yuran pula, mungkin kalau anak dia pergi tuition lagi, jika dah rasa macam tak boleh, dah sempit sangat monthly, dah tu yang terpaksa, mungkin ada yang, ataupun mungkin ada yang ngam-ngam dah duit dia, tapi dia nak juga yurankan anak dia pergi tuition ke, personal home tuition ke, dah kira berapa. So benda-benda tu you all kena ambil kira. Bajet raya ni pun mungkin juga, kalau kata raya je kan, berapa bajet you all nak kena ni kan. So ini, that's why yang kadang-kadang yang dia terlajaknya dekat sini, tentang keperluan ni, yang 60% ni dia kadang-kadang dia terlajak sampai dah jadi 65%, 70%. Kat sini yang dia terlajak ni. So macam mana nak menjadikan cash flow korang tu tak negatif adalah mungkin korang kena kurangkan dekat sini. Kalau korang rasa korang perlu maintain benda yang dah ada, so apa lagi? Korang kenalah tambahkan korang punya yang income korang tu. Okay, yang basic tadi, yang mula-mula tu tadi, korang kena tambahkan. Net income korang ni, ini yang korang kena tambahkan. Ini semua ini yang kena tambahkan. Dekat semua-semua ni dah terlebih ni, komitmen dah terlebih. Tapi kat sini maintain. Kadang-kadang kenaikan gaji tu tak selaras dengan, tak setara dengan kita punya cara kehendak kita tu setiap tahun. Kadang-kadang kehendak kita ni berbeza-beza kan. Ada masa bila tahun ni kita rasa, tahun depan tu kita rasa keinginan kita target, okay, kita nak contoh, mungkin kita nak ada TV baru. Bukanlah TV baru.
Yalah, maksudnya kehendak kita tu berubah. Dah semakin orang kata semakin lagi nak, semakin nak. Jadi dia tak separa, tak selari dengan kenaikan gaji kita tu. So dengan cara mesti kita kena ada penambahan kat sini lah. Dan juga pastikan yang tempat-tempat lain tadi, yang 60% ni pun dah memang dah tentu korang kena maksimum 60%. Yang dekat sini pun lagi penting. Yang ini mungkin dekat sini ni korang yang separa keperluan ni, kalau tak ada pun tak apa. Betul tak? Kat sini, kat kredit ni. Dan ini nanti YM akan cuba juga sharing bagaimana untuk melansaikan hutang. Nak cepat melansaikan hutang lah. YM akan cuba bantu untuk nak explain bagaimana untuk membantu mencepatkan melansaikan hutang-hutang ni. Okay, macam mana cara, macam mana kaedah. Dan nak memastikan cash flow kita semakin cantik. Dan kalau kita nak buat loan apa-apa pun nanti, bank pun senyum je dekat kita, approve je. Tak adalah asyik kena reject je application kita kan. Hai Sheila, terima kasih watching. Okay, YM dah separuh jalan dah sebenarnya ni. Okay, it's okay. Siapa yang baru tengok pun tak apa. Nanti YM akan save lah video ni. Nanti korang mungkin boleh tengok balik. So macam mana tadi kita yang mana Sheila yang baru tengok ni, YM dah go through dah tadi kompas tadi, utara, selatan, barat, timur. Okay, yang mana hasilnya nanti adakah korang punya cash flow korang sama ada negatif ataupun positif. Kalau positif, alhamdulillah, syukur, maknanya korang pandai uruskan keuangan korang. Yang kita risau ni kalau dia punya tu negatif. Negatif tu bermaksud komitmen lebih besar ataupun komitmen ataupun spend duit kita tu lebih besar daripada gaji yang kita dapat, income yang kita dapat. Gaji kita ni yang kat sini banyak ni je, bukanlah banyak ni, maksudnya ini je income kita. Ini nak kena tengok income kita, net income kita. Okay, daripada gaji, daripada sewa, daripada bonus, commission, allowance, dan lain-lain lah. Kadang-kadang ada orang suka, ada orang yang menyewakan rumah, menyewakan kedai. Dia dapat, itulah income dia. Okay, daripada bonus yang dia dapat, commission yang dia dapat. Daripada commission tu kena kira. Kalau misalnya kata commission, orang kata commission kan selalunya mungkin orang kata tak konsisten. So kita mungkin boleh kira dalam 6 bulan commission tu dibahagikan dengan 6 bulan, baru dapat average dia yang sesuai. Berapa average commission kita. So itulah total kita punya net income kita. Dan daripada net income tu lah kita kena kira balik utara, selatan, barat, timur tu tadi. Okay, faham ke faham? So kalau ada soalan, mungkin boleh komen dekat situ. Mungkin kalau yang mana yang dah terlepas, tak apa, korang boleh tonton lagi live YM ni. Harap-harap memang tak adalah tak save. Memang YM akan save video ni. So yang mana yang cash flow dia negatif, so hati-hati. Pastikan kalau rasa kalau boleh kurangkan whatever yang dah sepatut-patutnya, macam YM beritahu lah ni siapa yang tengok tadi. Daripada kat sini mungkin tak nampak. Utara hanya 30%, timur hanya 60%, barat 5%, selatan hanya 5%. So total berapa persen? So kalau korang punya ini dah terlajak, itu yang kita nak pastikan. Jangan ada cash flow kita, jangan ada yang negatif. Kalau cash flow korang negatif, hati-hati. Dan kalau positif, alhamdulillah. That's why orang kata simpan dulu baru pakai. Duit gaji kita tu simpan dulu baru kita boleh pakai. So nak pastikan negatif ni. Okay, kenapa negatif? Macam YM cakap tadi, kenapa negatif? Sebab komitmen korang yang 60%, 1%, 2% tu tadi, terlebih pula persennya korang pakai. So that's why korang punya komitmen tu lebih banyak daripada gaji ataupun income total net yang korang dapat. Itulah menyebabkan dia negatif. So macam mana nak elakkan negatif ni? Sama ada korang kurangkan balik komitmen korang tu.
kurangkan balik komitmen tu. Okey, terima kasih sesiapa yang baru menonton ni. Alhamdulillah, terima kasih sebab sudi tonton YM. Apa khabar korang? So yang mana tengah mungkin boleh komen, say hi ke dekat YM. Okey, so at least bagi semangat dekat YM sebab kalau tengok mata je, memang nak YM nampak mata je kat sini. Tapi kalau korang dapat bagi emoji wow ke ataupun kalau rasa bermanfaat dengan video ni, korang share. Kalau share, insyaAllah YM, apa yang ilmu yang YM sampaikan ni bermanfaat kepada korang. Okey, lepas tu kalau korang tekan button share pun korang dapat pahala sebab manfaatkan video ni untuk orang lain yang mungkin memerlukan info ni. Okey. So, itulah dia. Macam mana untuk nak elakkan negatif ni? Korang kena kurangkan lah. Korang kena kurangkan whatever yang sepatutnya. Contoh, yang sepatutnya 30%, 60%, 5%, 5% ni, korang kena kurangkan daripada mana-mana. Tapi kalau korang fikir balik, kalau korang nak maintainkan komitmen, contoh kalau korang punya komitmen memang tak boleh buat apa. Komitmen korang sepatutnya 60%. Kalau kata komitmen korang memang 60% maksimum, tapi bila dah buat calculation, korang punya keperluan korang, T ni terpaksa ni, T is terpaksa. Kalau sesiapa yang baru tonton, terima kasih. Okay, so siapa yang boleh say hi, boleh say komen apa-apa, siapa yang menonton ni. Okay, thank you kerana masuk dalam live YM ni. So YM sebenarnya dah separa, dah hampir sejam dah YM sharing ni. Okay, so kalau cash flow korang negatif, pastikan korang adjust balik yang dekat 60% yang keperluan ni korang adjust balik. Kalau korang adjust balik segala ni. Tapi kalau dah tak boleh adjust, memang tak boleh adjust macam mana? Rumah dah fix dah. Contoh, sewa rumah ataupun nak bayar rumah dah fix dah. Loan kereta dah fix dah. Petrol bla 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 ni dah fix dah. Contohnya. So, dengan cara apa? Korang kena naikkan korang punya income tu. Betul tak? Konsep dia senang je. Ini dah tak boleh nak tanggung. So korang kena kat sini ni korang kena tambahkan. Kat sini yang kena korang tambahkan. Gitu. Okay, so cari solution. Kalau korang rasa kalau misal katalah YM boleh orang kata nak jadi sebagai YM punya apprentice, korang boleh roger dengan YM. Mungkin boleh dekat WhatsApp tu, mungkin korang klik kat situ, link kat situ untuk mungkin korang nak tahu macam mana YM untuk nak tambahkan income tu. Korang boleh klik kat WhatsApp tu. Okey, boleh roger dengan YM. Jangan malu-malu, jangan segan. YM dah perkenalkan diri YM tadi sepatutnya. Siapa ni YM? YM adalah pakar strategi kewangan di mana membantu menguruskan strategi. Kepakaran YM adalah membantu menguruskan strategi keuangan individu bagi memastikan income yang diperolehi akan lebih bermakna. Okey, itu kepakaran YM. YM dah terlibat dalam industri keuangan dah daripada tahun 2012. Alhamdulillah sekarang ni masih bertahan. Jadi itulah dia. So kalau rasa YM macam mana ni, komitmen ni dah tinggi sangat ni. Okey. Korang mungkin terpaksa, mungkinlah korang kena yang separa keperluan ni korang kena kurangkan. Separa keperluan ni mungkin korang kena kurangkan. Okey, sama ada kalau boleh yang mana dulu, yang mana kena settlekan cepat. Macam tu. So kalaulah korang dah tak boleh nak buat apa-apa dengan komitmen ni, so itulah dengan cara yang cakap tadi. Tambahkan income korang. Cari solution kat luar sana tu. Banyak lagi. Kita kadang-kadang orang sekarang ni dia dah tak boleh nak memilih sangat. Dia kata dapat aja peluang apa-apa janji menambahkan income, dia akan grab je. Betul tak? So bagi sesiapa yang rasa mungkin nak jadi apprentice kepada YM, nak tahu macam mana untuk mungkin nak menambahkan income, mungkin boleh klik dekat YM punya WhatsApp tu untuk nak tahu bagaimana cara untuk nak dapatkan lagi tambahkan income tu. YM boleh bantu sama ada secara Zoom ke, secara face to face ke, is okay, kita akan cuba. Jadinya korang kalau ada soalan, mungkin boleh letak kat komen. Okay, so kalau rasa video ni bermanfaat, kalau korang tengok balik lepas YM save video ni, mungkin korang boleh share, korang share lah. Okay, so sekarang pukul berapa? So dah nak asar dah pun.
Okay, so nanti insyaAllah YM akan sambung lagi. Mungkin YM akan bagi lagi topik yang menarik. YM akan bagi lagi topik-topik yang mungkin kalau korang boleh komen topik pasal apa korang nak tahu. Mungkin lepas ni YM nak cerita pasal apa dia sebenarnya hibah takaful ni. Kenapa orang selalu cakap hibah takaful? Sebab YM tak sangka sebenarnya ramai juga orang, ada ramai yang tak tahu sebenarnya apa dia hibah tu sebenarnya. Apa fungsi hibah tu? Duk cakap-cakap pasal hibah. Apa fungsi hibah tu? Fungsi tu ramai orang tak tahu. Tapi bagi sesiapa yang tahu fungsi hibah, dia mesti akan rasa, alamak, aku tak buat lagi, aku tak prepare lagi. Ini bagi sesiapa yang dah tahu fungsi hibah. Bagi yang tak tahu fungsi hibah, dia macam mungkin, yalah, dia info tak tahu, dia tak mendalami, dia tak merasai lagi, dia tak ada pengalaman lagi pasal benda tu. Jadi dia rasa macam, dia agak, bukan ragu-ragu, dia macam rasa macam nak tahu tapi tak ambil tahu pun tak apalah. Macam tak ambil tahu, macam tu. So kita nak educate lagi orang lain di luar sana tu, bagi info. Itulah dia peranan YM sebagai pakar strategi kewangan, untuk memastikan korang semua dapat tahu info tu tepat datang ke orang, bagi tahu kat semua orang, maknanya info tu tepat kepada korang. Apa dia sebenarnya hibah takaful tu? Dia apa, macam mana nak urus, macam mana, betapa pentingnya hibah takaful tu. Ada orang bila dia tak ambil tahu tu yang sedih tu. Bila YM ada join dengan grup-grup, certain grup, rupanya ada yang tak tahu apa tu hibah takaful. Apa peranan tu orang tak tahu. Tu sebenarnya itulah fungsi YM dan that's why YM sekarang ni mencari apprentice di mana kita sama-sama untuk menyebarkan takaful tu, menyebarkan maklumat, kita sebarkan info bagi memastikan semua orang tak salah faham, ataupun semua orang macam rasa, sepatutnya aku ada, sepatutnya, ya ke ini, aku tak tahu, sepatutnya aku kena buat lah. Macam tu, at least ada turning point untuk dia bertindak. Jika ada orang yang tahu pasal kepentingan hibah tu, dia mesti akan bertindak. Bagi orang yang tak tahu, atau bagi orang yang buat tak tahu ni, memang dia tak akan buat apa-apa. Dan dia kadang-kadang dia suka follow orang. Orang buat, dia pun nak buat. Orang tak buat, dia tak buat. Kadang dia suka tengok kawan. Kau dah ambil ke? Aku tak ambil. Aku tak boleh percaya apa semua. Dah sudah. So apa-apa jadi, dia ke yang nak bagi kau duit? Contohlah. So apa-apa hal jadi kepada family, tak dapat apa, boleh ke minta kat orang tu yang kata tak ambil apa-apa tu sebelum ni? Macam tu lah. So, korang yang mana yang tonton ni, mungkin boleh komen. Terima kasih Kak Fazila menonton. Sheila juga menonton tadi kan. Terima kasih banyak-banyak. So bagi korang, sekarang ni pun dah asar. YM pun kalau korang mungkin boleh nak komen apa-apa, YM akan bagilah tajuk nanti. Kenapa perlu hibah? Apa hibah tu? Ramai orang tak tahu benda tu kan, apa fungsinya. Apa fungsi hibah tu? Fungsi. Dia cakap ambil hibah tapi tak faham apa fungsi hibah tu. YM bagi teaser je lah. Hibah tu adalah sebenarnya hadiah kepada orang yang kita sayang. Dalam masa kita hidup ni, kita niat kita nak hibahkan, tapi hibah takaful ni dalam bentuk wang segera. Nilai wang segera. Kadang-kadang kalau tanah ke rumah ke kita nak hibahkan bukan senang. Betul tak? Sebab dia dia adalah aset, benda yang physically, yang nampak. Kita bukan senang nak hibahkan pada seseorang. Itu under wasiat punya bahagian. YM pun dalam bidang pewarisan harta juga. Itu lebih mendalam lagi. Itu mungkin biasanya YM akan buat sesi tu apabila berjumpa, bila bercerita pasal pengurusan kewangan, dah cerita pasal urus gaji, lindung pendapatan, bla 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 bla, baru cerita pasal pewarisan harta. Itu yang paling last sekali YM akan cerita. So YM akan akhirkan live ni. So hopefully korang yang mana yang join ni, terima kasih banyak-banyak. Yang mana yang tengok ni, mata tu yang tengok tu, terima kasih banyak-banyak. So kalau korang rasa bermanfaat live ni, korang mungkin boleh share. So YM doakan korang semua sukses, sihat, sejahtera, bahagia selamanya.
So apa-apa boleh komen ataupun boleh klik kat WhatsApp, klik kat pin komen tu. Kalau untuk yang rasa nak personally, nak WhatsApp dengan YM, dipersilakan. Okay, YM akan baca dan YM akan respon selepas live nanti. Alright. Okay, bye. Assalamualaikum.